Pada bahagian ini, saya akan menjelaskan pengenalan bagi penafsiran peta topografi kawasan Kulim. Nama Kulim diambil bersempena dengan pokok kulim yang tumbuh di kawasan negara Asia. Nama saintifik bagi pokok kulim ialah Scotocarpus benensis Beck yang merupakan sebuah pokok yang tumbuh di kawasan hutan hujan tropika Malaysia. Bandar Kulim merupakan sebuah pentempatan yang kecil pada tahun 1950-an. Kini, ia merupakan sebuah bandar yang maju selaras dengan kawasan bandar di sekitarnya. Seterusnya adalah mengenal pasti ciri fizikal dan ciri budaya yang terdapat di atas peta topografi Kulim. Ciri fizikal yang terdapat di atas peta topografi Kulim adalah bukit. Antara bukit yang terdapat di atas peta topografi adalah Bukit Mertajam dan Bukit Langkap. Seterusnya adalah sungai. Sungai yang terdapat di atas peta topografi Kulim adalah Sungai Aceh, Sungai Mati, Sungai Udang dan Sungai Kerian. Seterusnya, ciri fizikal adalah kolam. Kolam yang terdapat di peta topografi Kulim terletak di antara Tengah Mengkuang Tok Taha dan perantaraan Kampung Mengkuang. Seterusnya, ciri fizikal gunung. Terdapat hanya satu gunung di atas peta topografi Kulim, iaitu Gunung Bongsu. Seterusnya, ciri-ciri budaya yang terdapat di atas peta topografi Kulim, iaitu pertanian. Antara pertanian yang terdapat di atas peta topografi Kulim adalah ladang Sup Hup Puat, ladang Kerian serta ladang Victoria. Seterusnya, ciri budaya adalah pengangkutan. Terdapat 4 pengangkutan, iaitu pengangkutan jalan raya kembar, kereta api tunggal, kereta api ringan tunggal serta rumut kenderaan bermotor. Seterusnya adalah perlombongan. Terdapat hanya 2 perlombongan di atas peta topografi Kulim yang terdapat di kawasan Rizab Galian serta kawasan perlombongan. Seterusnya adalah ciri budaya perkhidmatan. Perkhidmatan yang terdapat di atas peta topografi adalah perkhidmatan pendidikan. Contohnya seperti MRSM, College Vocational serta Maktab Perguruan. Selain itu, terdapat juga pertempatan. Pertempatan di atas peta topografi adalah banyak. Ciri budaya pertempatan. Terdapat pelbagai pertempatan di kawasan peta topografi Kulim. Antaranya ialah Kampung Bukit Belanduk, Kampung Bukit Merah dan Kampung Petani. Bahagian selanjutnya adalah ciri-ciri fizikal yang terdapat di kawasan Kulim yang mempengaruhi jenis guna tanah dalam taburan penduduk dan aktiviti ekonomi. Antara ciri fizikal yang terdapat di kawasan tersebut ialah tanah tinggi, tanah pamah, sistem saliran, dan sumber hutan. Bagi aktiviti pertanian, tanah pamah mempengaruhi penanaman ladang getah dan ladang kelapa sawit yang terdapat di ladang Cangkat dan ladang Sungai Kecil. Bagi aktiviti pengangkutan, tanah pamah telah mempercepatkan hasil pertanian dihantar ke pusat-pusat jualan melalui pembinaan pelbagai jaringan pengangkutan seperti lebuh raya kembar, kereta api tunggal, dan kereta api ringan tunggal. Seterusnya, kawasan Tanah Pamah juga menggalakkan perlombongan kuari dilaksanakan di kawasan tersebut seperti galian batu di ladang Hoklim. Bagi pertempatan, bentuk muka bumi Tanah Pamah menggalakkan pembinaan pertempatan seperti pertempatan pola sejajar dan pola berpusat. Bagi aktiviti perniagaan pula, kawasan Tanah Pamah yang menggalakkan pembinaan pertempatan telah mendorong kepada pembinaan perniagaan kecil-kecilan di kawasan tersebut. Akhir sekali, ciri fizikal Tanah Pamah yang mendorong kepada peningkatan penduduk di kawasan tersebut telah mendorong pihak kerajaan untuk membina pelbagai perkhidmatan di kawasan tersebut seperti Maktab Berendah Sains Semara, Kolej Semara, klinik, pejabat pos, pelancongan, dan hospital. Ciri fizikal yang seterusnya ialah kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi terbahagi kepada dua, iaitu gunung dan juga bukit. Kawasan ini boleh dijadikan untuk melakukan aktiviti ekonomi, seperti kawasan pelancongan. Penduduk boleh melakukan aktiviti mendaki gunung. Antara kawasan tanah tinggi yang terdapat pada peta topografi Kulim ialah ladang Padang Terap yang dijadikan sebagai kawasan penanaman berteres. Selain itu, ciri fizikal yang terdapat di kawasan Kulim adalah sistem saliran. Sistem saliran yang terdapat di kawasan Kulim adalah sungai. Manakala sungai utama yang terdapat di kawasan Kulim juga bernama Sungai Kulim. Sungai ini mendorong kepada pembinaan pertempatan.
yang membekalkan sumber air untuk kegunaan domestik serta untuk menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian. Selain daripada sungai, terdapat juga kolam. Kolam yang membekalkan sumber protein kepada penduduk serta menjadi sumber ekonomi seperti ekonomi sara diri kepada penduduk untuk melangsungkan kehidupan. Ciri fizikal yang seterusnya adalah sumber hutan. Hutan terbagi kepada dua, yaitu hutan primer dan hutan sekunder. Antara contoh hutan primer yang terdapat di peta topografi ialah hutan reserve Gunung Bawangsu, hutan reserve Melayu Tebing Tinggi, dan hutan reserve Melayu Kubu Gajah. Okey, seterusnya kita beralih kepada 4.0 iaitu mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kemahiran menafsir peta terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Langkah yang pertama yang boleh diambil ialah mewujudkan satu masa dalam pembelajaran untuk menafsir peta. Guru boleh membahagikan silibus pengajaran mereka untuk mengajar tentang penafsiran peta. Hal ini boleh dilakukan melalui membahagikan masa pembelajaran pelajar untuk penulisan dan juga untuk kemahiran menafsir peta. Kesannya, pelajar akan mempunyai ilmu pengetahuan baharu terhadap penafsiran peta. Okey, seterusnya, langkah yang kedua ialah menyediakan alat bantu mengajar. Antara contoh alat bantu mengajar yang boleh disediakan ialah seperti peta, geometri, alat tulis, kertas suri dan banyak lagi. Dengan adanya alat bantu mengajar ini, pelajar akan mudah memahami tentang penafsiran peta. Bukan sahaja itu, mereka juga akan lebih semangat untuk menerokai ilmu baharu. Contohnya, pelajar akan lebih mudah dalam mencari rujukan grid, membaca latitude dan longitude. Langkah yang seterusnya yang boleh diambil untuk meningkatkan kemahiran penafsiran peta dalam kalangan pelajar, terutamanya sekolah menengah, adalah menyediakan kuis secara berkadar dan konsisten. Kuis boleh dilakukan pada setiap minggu ataupun setiap bulan. Dengan adanya kuis, ia dapat menguji kepahaman pelajar. Seterusnya, pelajar juga akan terdorong untuk melakukan pembelajaran kendiri dalam penafsiran peta. Bukan sahaja itu, guru juga akan dapat menilai perkembangan pelajar dari semasa ke semasa. Okay, seterusnya kita beralih kepada langkah yang terakhir iaitu menjalankan aktiviti di luar kelas. Okey, mari kita lihat bagaimana aktiviti di luar kelas mampu untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam melakukan penafsiran peta. Dengan menjalankan aktiviti di luar kelas, pelajar akan dapat membuat lakaran peta yang mudah di sesebuah kawasan, contohnya di kawasan perumahan ataupun di kawasan sekolah. Hal ini akan menyebabkan pelajar dapat mengetahui tentang simbol-simbol yang berada dalam peta. Selain daripada itu, pelajar juga dapat meninjau dan mendapatkan data primer dan sekunder untuk menghasilkan sesebuah peta. Akhir sekali, pelajar akan dapat menghasilkan sebuah peta topografi yang mudah. Kesimpulannya, Kulim merupakan sebuah daerah yang unik dan menarik karena berdekatan dengan Pulau Pinang. Sesetengah kawasan Kulim merupakan kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Kemahiran menafsir peta boleh diperolehi melalui lukisan keratan dan tas, mengukur jarak lurus dan jarak tidak lurus, serta membaca rujukan grid. Kemahiran menafsir peta sangat penting dalam kalangan pelajar karena ia berguna sebagai pengetahuan pada masa akan datang. Sekian dan terima kasih.